Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam ni kita santai-santai je. Kita akan tengok sedikit kita akan tengok banyak chart ni. Kita tengok all coin, maybe top 10, kita tengok apa yang berlaku. Tapi malam ni lebih santai lah. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu. So sebelum tuturkan, please like, please subscribe guys. Bantu tu untuk dapat 1k subscriber dan akan dapat tengoklah tu punya portfolio. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. So ini coin market cap, kita review apa yang dah berlaku untuk hari ini. So market berada di 1.33k, sorry 1.33 trilion untuk pagi tadi, dalam 1.32. So ada lagi peningkatan market, tak banyak, 1.48. So kita sebab tu probably akan ada sedikit peningkatan price, tapi as expected tu untuk pergerakan ini hanya dalam sedikit je, memang tak ada momentum pergerakan pun. Dari semalam pun memang expected untuk akan berlaku sideways, dan kalau ada berlaku kenaikan atas pun sedikit, tapi agak momentum nak naik tu agak amat berkurang. Sebab tu kita tengok tak akan ada pergerakan yang drastik. Alright, untuk volume 65, adakah melakukan kenaikan dan pengurangan? So melakukan pengurangan 17%. Untuk dominant terus melakukan pengurangan, so dalam 0.19%. Kita tengok harga semasa Bitcoin berada sekarang di 32.4. So untuk tertinggi untuk kali ni rebound selepas hit bawah dalam 29k. Paling tinggi untuk sekarang ni paling pergi lah 32. So masih lagi 32.4. So untuk tertinggi semalam dia pergi lah 33k. So tengok untuk 1 hour recovery, untuk weekly pun recovery. So untuk monthly masih belum recovery lah. So Ethereum masih lagi dalam 2000. Nanti kita tengok chart macam mana pergerakan. Untuk semalam pun semalam tu pun dah ada pergi ke chart juga. So kita tengoklah apa yang berlaku untuk hari ni. Adakah sideways? Expected semua akan berlaku sideways lah ni. Sebab apa, kita tengok Bitcoin pun tak berlaku perubahan banyak, market cap pun tak berlaku penambahan yang banyak. So expected pergerakan hanyalah sideways. So Binance pun pagi tadi dalam bawah 300, masih lagi bawah 300. Cardano 1.18 sen, masih sama juga 1.18 sen. Dan majoriti tengok pergerakan tak ada yang pergerakan drastik, walaupun ada orang kata 24 hours adalah orang kata positif persen, tapi untuk pergerakan untuk recovery tu kata untuk yang sebelum ni pun kata masih belum recovery sepenuhnya lah. Let's go, kita pergi ke Tenue. Sebelum tu kita akan pergi ke crypto fear market ni. So inilah crypto fear market. So kita tengok dalam market sebenarnya adalah price masih lagi keadaan market dalam fear lah. Alright, fear ada, ini adalah orang kata potential untuk kita tengok bila price itu melakukan ketakutan. Orang kata fear grade index tu dalam market adalah fear. So extreme fear, which kita tengok tak akan ada banyak berlaku pembelian. So untuk ni maknanya inilah indikator bahawa kita, untuk orang ramai takut beli. Ada satu apa tu falsafah dalam trade ni, bila orang takut nak beli, time tu lah kita beli. So nanti tu akan terangkan chat sambil kita sembang, nanti kita terangkan kenapa tu cakap tu. So guys, lagi kita pergi ke total market dulu, tengok apa yang dah berlaku. So total market dia expected pagi tadi sama juga. So expected ni inilah dah breakout. So kita expected untuk price tu naik, tapi untuk naik kita tengok di stock RSI. Stock RSI dah berada di oversold, the overbought. So untuk melakukan kenaikan nanti agak mustahil sebelum dia melakukan dropping dulu. So price perlu melakukan dropping dulu sebelum melakukan kenaikan. Sama enggak RSI di atas ni dah berada di kawasan hampir ke overbought, hampir ke 70. So sekarang berada di 60. So mungkin ada sikit lagi kenaikan, tapi kenaikan tu tak nampak banyak kenaikan tu. Sebab apa, kenaikan tu expected mungkin hanya akan naik pun sampai ke kawasan resistance ni, probably sampai sini berlaku rejection, dan baru sampai itu untuk price target ni. Sebab price target ni kita ada kawasan ni, tapi untuk naik ke atas tu kita ada kata resistance. So expected tu mungkin tak naik banyak pun, probably dalam kawasan resistance ni dalam satu, tapi boleh naik dalam 1.4. So dalam 1.4 expected tu kita akan nampak di Bitcoin pun akan melakukan kenaikan juga. Kenaikan sampai mana kita akan tengok di Bitcoin. Sekiranya market cap meningkat, so expected akan berlaku juga kenaikan dalam kawasan bawah ini. Sebab apa? Sebab kita ada channel ni Burning ke breakout dah masuk balik. So expected untuk follow channel ni sebelum dia breakout ke atas. Walaupun dia breakout ke atas, dia price targetnya adalah kawasan dalam 36. Walaupun price tu sampai 36, kita ada sedikit kata probably ada perubahan untuk daripada downtrend ke uptrend. Tapi macam cakap, untuk pergerakan yang besar kita masih lagi terperangkap dalam kawasan
42k dan 30k. Price tu masih lagi boleh bermain dalam kawasan ni. Untuk yang mula-mula kita tengok price bermain antara 30 dan 40. Kemudian price sekarang bermain antara 30 ke 36. So kita tengok price ni, kenaikan ni belum lagi garanti bahawa ia dalam kuburan. Tapi macam cakap, kita sebagai investor, kita tak tahu kat mana price tu jatuh bawah, tapi kita tahu point dip tu. So kita boleh buy dip setiap dip yang berlaku. So macam mana buy tu? Okay, macam cakap, kita ada di ruangan support yang kuat lah 30k. So kena anda ingin apa, kalau ada berminat untuk memiliki Bitcoin, so kat kawasan 30 ni anda boleh buy sedikit lah, bukan buy all in. Macam cakap, selalu tu nasihatkan, kalau anda ada bajet tu, contoh kalau ada RM1,000 dalam Bitcoin tu, pecahkan kepada 10 bahagian tu, kalau 1,000 pecahkan 10 jadi 100. So dekat 30k anda beli RM100. So kenapa? Bila sekiranya price naik macam ni, so position anda akan untung. Tapi sekiranya price tu jatuh bawah lagi, anda masih lagi ada modal untuk beli lagi. So kata, yang berlaku dalam market ni adalah orang takut ketinggalan. Sebab apa ketinggalan? Dia tak ada sebarang position dalam Bitcoin. So bila dia tak ada sebarang position dalam Bitcoin, dia akan tertanya setiap hari, boleh beli tak? Sebab apa? Dia takut harga tu ketinggalan. Untuk itu bukan sebab apa, untuk Zul ni pun Zul tak tahu kat mana dip dia, tapi Zul tahu potential dip dia. Antaranya yang selalu cakap ialah antara potential dip untuk Bitcoin melakukan reaction, maybe 30 turun naik atas, ada turun 26 naik atas, 24, 20 dan 16. So inilah sekarang ni kita dapat point antara yang ni 28, 30, 26, 24, 20 dan 16 adalah antara position, ada point-point support yang very good position untuk buy, kita tahu long term. So macam cakap, teknik buy tu kena penting. Kalau yang jenis tunggu last dip, macam cakap, Zul sendiri pun tak tahu kat mana last dip tu. Sebab apa? Kalau tu cakap kat 26, price tu mesti jatuh 23, 24. Kemudian price tu jatuh 24, boleh jatuh lagi 20. Price tu jatuh 20, boleh jatuh 16. So kalau price 16 pun boleh jatuh lagi sampai 10k. So apa yang perlu kita buat sebagai investment, kita kena smart, kita strategi. So setiap price jatuh di kawasan point tu, kita grab opportunity untuk buy. Macam cakap, ambil peluang apa yang ada depan mata lu, jangan tunggu peluang yang tak pasti. So sekiranya price tu jatuh 30, buy dulu sikit. Dan sekiranya macam Zul, okay, sebelum ni Zul ada buy yang paling lower Zul beli setakat ni adalah di kawasan 31. So buy 31. So jatuh 30. Kenapa Zul tak buy? Sebab apa? Zul dah ada position. So no need Zul buy dekat 30 lagi. Apa yang Zul perlu tunggu adalah sekiranya price tu jatuh ke 26, Zul akan grab another opportunity di buy 26. Dan sekiranya price terus melakukan bounce, tak masalah, Zul tak FOMO. Sebab apa? Zul dah ada position, dan position ni akan profit, and soon later harga makan naik. So di 31 akan profit, di 42 akan profit, di 52 akan profit, di 42 akan profit. So soon later price tu akan naik yang Zul buy lepas. So sekiranya 26, Zul akan grab aja, dan dia naik. Contoh kata kalau price itu jatuh ke kawasan 26, right, katakan price itu jatuh di kawasan 6, apa yang Zul akan buat? Zul akan grab opportunity, buy sedikit, dan price naik atas, kemudian jatuh lagi 23, apa yang Zul buat? Zul buy lagi 24, Zul naik, jatuh lagi 20. So apa yang Zul buat lah, Zul akan ambil opportunity untuk buy di setiap Zul punya support position. The support position, mesti kawasan support adalah potensi untuk melakukan bounce, untuk melakukan ke atas. Sebab apa? Kita tahu Bitcoin dah pun buat correction sebanyak hampir 58%. So Bitcoin masih lagi boleh drop. Untuk last correction masa tahun 2017, Bitcoin buat correction hampir 90%. So daripada 20,000 jatuh ke 3,000. So kalau ikutkan, kalau kata price untuk buat sama juga pergerakan yang sama masa 2017, apa yang akan orang kata dalam 90% untuk Bitcoin jatuh. So kita tengok kalau Bitcoin jatuh 90%, kat mana price tu? Price tu akan jatuh 90% jatuh kali 6,000. Adakah anda pasti akan jatuh 6,000? Zul pun tak tahu. Tapi apa yang Zul boleh buat, Zul hanya kata great opportunity. Setiap support Zul akan buy sedikit. Zul tak buy all in. Sebab apa? Kalau Zul buy all in, sebab tu cakap buy dip, bila orang buy dip, kita tengok aja. Sebab apa? Kenapa kita tengok aja? Sebab kita tak pakai strategi yang betul. Kita buy setiap dip tu, kita buy all in. Itu yang salah. Macam satu pesan untuk zaman kata trend downtrend ni, kita tak tahu mana dip dia. Sooner or later dip tu akan muncul. So kita tak tahu kat mana dip. So every place kata potential dip, kita akan buy. Ataupun kawasan support. Antara support yang dekat 30,
yang bagi Zul lah. Bagi Zul sebab apa? Zul ni Zul tengok kawasan tu antara position support tu untuk yang betul-betul potential deep support lah kawasan 20 lah. 20 antara 15 ke 20 adalah very, yang kata Zul expected price tu boleh jatuh kawasan 20, dan antara 15 ke 20 jatuh kawasan tu. Mungkin dari sini baru kita akan ada nampak pergerakan market akan start buat buruan melakukan kenaikan untuk all time baru kita umur 180. Tapi adakah akan berlaku? Tak pasti. Sebab apa? Dalam market tak ada seorang pun yang boleh amalkan 100%. So apa yang Zul boleh buat adalah Zul hanya buat apa yang Zul buat adalah Zul tengok di manakah kawasan support. So ataupun potensi price itu untuk bound tu. Untuk kat situ macam cakap, Zul ada di 30, di 26, di 24, di 20 dan 16. So sekiranya anda tak ada sebarang position dalam Bitcoin, anda kena beli juga whatever price. So kalau macam ni, untuk price sekarang adalah bukan good position untuk buy. So anda kena tunggu. Sekiranya price itu jatuh ke 30, anda kena buy balik. Anda kena buat pembelian pertama anda. Sebab apa? Selagi anda tak ada dalam pembelian ni, selagi tu anda nak FOMO. Atau FOMO, anda takut tak beli. Anda takut nak bila harga jatuh, anda takut nak beli. Sebab apa? Price nak jatuh lagi tu, nak tunggu bawah. Tapi bila price naik, anda nak buy. Sebab apa? Anda takut ketinggalan. Itu kata panggil FOMO. So dalam market jangan ada FOMO. Dalam kata invest ni jangan FOMO. Anda grab opportunity, bukan FOMO. Ambil peluang untuk bila harga dia jatuh. Macam juga sedia emas jatuh aja, kita ambil peluang untuk buy. Sebab apa? Kita tahu harga akan naik. Macam juga Bitcoin, bila harga dia jatuh, harga new low kita akan buy. So sebelum ni harga new low lah 28. Ada siapa grab? Conclusion. So now sekiranya jatuh 26, Zul akan ambil opportunity untuk buy. Tak buy tu tak banyak, atas kemampuan anda. Macam Zul selalunya kalau setiap ni Zul akan buy dalam 100 ke 200 dolar setiap position ni. So itu Zul dah buy kat sini. So expected anda dalam 26 price 26, Zul akan buy dalam 100 200 dolar lagi. Dan kiranya jatuh lagi 24, Zul buy 100 lagi antara 100 120 dolar. Tu antara selalu buy lah. Selalu Dubai dalam 100 ke 200 dolar range je. Tu berdasarlah tengok apa yang berbanyak dana tu ada. Tapi selalunya apa yang tu buat macam tu lah. Expected dalam 100 ke 200 dolar setiap position yang tu tanda ni. So untuk anda yang saya kata yang masih belum ada position, so anda fikir-fikirlah. Anda perlu tu buat agak pembelian, tapi juga jangan pembelian yang tak ada strategi. Beli itu ikut percentage anda. Orang kata bagikan 10%, bagikan pada 10 bahagian. So setiap sekiranya anda buy di kawasan 26k, anda jatuh lagi 24, anda ada peluang lagi. Sebab apa? Bila anda buy more kat bawah, dia akan dollar cost average. Sebab apa? Macam mana dollar cost average tu? Macam selalu kan, anda macam tu Zul buy di banyak kawasan, Zul hanya perlu di bawah, walaupun Zul punya average unit tu di 52. So sekiranya Zul buy lagi di bawah, average per unit tu akan turun. So untuk long term, Zul tak perlu tunggu pun price sampai 52. Zul hanya perlu tunggu di price yang terkini. Bila Zul tambah semua dan tambah semua total semua coin Zul ada dan bahagi dengan jumlah Zul punya investment, so Zul akan dapat average per unit. So sekarang average per unit untuk Bitcoin tu adalah di 52k. So price perlu naik ke 52k barulah profit. So untuk Zul kurangkan 52 daripada tu untuk jatuhkan lagi, so expected untuk Zul punya target ada bawah 40k. So apa yang perlu buat Zul, sekiranya berlaku dip lagi, Zul kena buy lagi dengan kuantiti yang ada. So setiap dip ni Zul akan ambil opportunity, dan sekiranya sampai di kawasan Omah yang Zul expected dan 20, sekiranya ada rezeki sampai kawasan 20 ke 15 ni, Zul akan invest more lah, lebih banyak. Sebab apa? Zul akan grab. Kalau price tu kita buat conversation kat ni, setiap minggu Zul akan buy. Sebab apa? Zul akan nak turunkan leverage, dan expected bila berlaku buran balik, Zul akan profit dengan cepat. So itu strategi Zul. So nak faham lah apa yang anda kena buat. Yang Zul hanya boleh tunjukkan cara betul untuk masuk dalam invest. So apa yang Zul buat ni adalah untuk Zul. So Zul tak advise kan untuk dalam kripto. So anda kena buat kajian anda sendiri dulu. So untuk apa yang Zul ni adalah Zul ajarkan technical analysis tu, macam dekat Zul terangkan kenapa Zul buy 30, kenapa Zul buy 26 sampai 24. Zul dah terangkan selalu. So itu tujuan tu. Zul hanya sharekan macam mana Zul buat technical analysis, dan anda boleh follow lah kalau anda nak belajar. So follow Zul punya Facebook, like and subscribe. Selalunya Zul bagi free aja maklumat TA dan apa yang Zul buat. So anda boleh tanya di sebelah ruang komen. Ada tak faham, Zul akan terangkan next video. So kita pergi ke Ethereum agak sikit. Zul tak nak buat video panjang. Sebab apa? Nanti Zul nak upload susah. Sebab apa? Line Zul slow. So untuk Ethereum macam sama enggak.
Ethereum kan ni Zul tengah monitor pattern yang besar punya. Pattern ni sebab apa? Zul expected untuk berlaku ke atas. So untuk pattern ni, price untuk break ke bawah dah 58%, untuk break ke atas 40%. So sekiranya buran berlaku, kita expected dia akan break ni. Untuk price target adalah sampai ke atas balik ni, ketinggian ni dalam 3000k. So sampai 3000k ni boleh lagi price jatuh balik ke bawah ataupun berlaku ke atas. Tapi untuk expected berlaku 3000 ni, kita expected probably price tu dah berlaku sikit buran lah. And then untuk Bitcoin pun, kalau Ethereum berlakunya tu expected pun dia akan break ni lah, break trendline ni dulu. Kita expected tunggu, kita ada ni trendline ni, inilah trendline bulan, trendline bulan. So price BTC perlu break trendline ni untuk kita ada first confirmation bahawa Bitcoin dah melakukan buran. So kalau anda nak tunggu price ni bawa confirmation baru nak beli, masa tu dah dah 36. Why not beli sekarang harga 30, invest dulu sedikit, nanti dah ada confirmation baru kita invest lagi. So sekarang ni ada berlaku downtrend. So Joe ajarkan macam mana beli masa downtrend. Masa dah uptrend nanti Joe akan tunjukkan ajar pula macam mana kita nak beli masa uptrend. So jangan FOMO, jangan takut nak beli dalam market, masuk dulu sedikit, dan dengan yang penting jangan all in. So let's go, kita pergi ke BNB, tengok dekat BNB apa yang pattern yang Zoom monitor. So untuk BNB, Zoom monitor pattern symmetrical triangle ni. Zoom monitor symmetrical triangle ni. So yang itu adalah price antara yang tempat Zoom nak buy. Sebab apa? Zoom lebih fokus pada 3 chart ni sekarang ni. Di BNB, di BTC, Ethereum, BNB. Sebab apa? Antara 3 coin ni lah 3 coin utama, memang untuk long term memang amat bagus. So Zoom akan grab more untuk buy 3 coin ni lah. Tapi yang paling utama adalah Bitcoin. So ini antara price target yang Zoom tunggu di BNB. Sebab apa? Garisan ni setiap satu je ada kawasan support lah. So untuk sekiranya price jatuh kawasan ni, Zoom akan grab sikit. Sebab apa? Zoom ada monitor pattern ni. Pattern symmetrical triangle. So siapa yang dah lama tu, symmetrical triangle adalah continuous pattern. So price nanti atas, so akan keluar ke bawah. So untuk price target dia, dah pembuat kat sini ada garisan pink, garisan nak panah biru ni. So expected akan jatuh sampai nomor 1.6 bawah support. So untuk support tu, adakah kita akan tunggu ini? Yes, kita boleh tunggu, tapi tak expected tunggu bawah. Sebab apa? Bila sampai harga murah ni, bila harga murah ni macam zone investor, bagi investor kita tak takut. Yes, zone buy di atas, yes negatif. Tapi apa yang kita fokus masa harga tengah jatuh ni bukan value. Kita fokus kepada aset. Kita nak kumpul aset sebanyak boleh dalam wallet kita. Sebab apa? Bila buran nanti kita relax aja. Kita tak perlu dah, kita layan profit aja. Masa buran nanti kita dah tak banyak melakukan pembelian. Kita hanya bawa keluar sedikit sampailah otak baru. Kemudian bila dia rejection, time tu lah kita pula akan beli sikit pula. So untuk sekarang ni, apa yang cakap, anda perlu tahu untuk investment anda kena betulkan mindset anda. Bila harga jatuh kita beli, dan beli tu jangan ingat kita akan terus dapat profit. Tak apa, yes profit tu akan datang, tapi kemudian sebab apa, bila kita beli dalam crash, apa yang kita perlu fokus dalam fikiran kita adalah buy asset, bukan value. So untuk value nanti bila kita dah kumpul aset banyak, bila price tu naik balik, dan barulah kita akan main profit pula, main value. So untuk sekarang ni nasihatkan lebih kepada coin-coin yang utama aja. Untuk altcoin ataupun shitcoin yang bawah-bawah ni jangan fokus sangat. Fikir fokus pada projek-projek yang kata hot aja. Contoh yang antara tiga ni penting lah: BTC, Ethereum, BNB, dan dah terbukti pun selalu kenaikan. Yang untuk bagi Zul, ada lagi Cardano, dan yang lain sekarang ni Zul masih kata yang lain bawah tu, selain 4 coin ni Zul tak pandang sangat lah. Tapi untuk Cardano, kenapa Zul tak selalu sembang Cardano? Sebab Cardano Zul dah ada tu punya target untuk dapat 1k, untuk lebih kepada 1000 lebih coin untuk Cardano Zul dah ada. So Zul tak perlu lagi pembelian. Sebab apa? Zul dah sampai target. Tapi untuk BTC, Ethereum dan BNB Zul belum sampai target Zul. Dan Zul more expected untuk buy more BTC lah untuk downtrend ni. BTC adalah coin yang utama dalam kripto. Macam cakap, tanpa Bitcoin memang altcoin lain pun takkan wujud. Sebab tu Zul cakap nak beli Bitcoin more. Sebab apa? Bitcoin hanya ada 21 juta je. Kita hanya tinggal dalam 2 juta lebih lagi coin. Bila habis mining tu, habis supply untuk Bitcoin, harga Bitcoin akan naik dengan drastik. Dan kita mungkin tak nampak dah harga ni. Mungkin cakap harga sampai 200, 500 ribu boleh sampai. Sebab apa? BTC hanya tinggal dalam 2 juta lebih je. So habis supply tu, demand akan naik. So sebab tu kita dalam kripto ni selalu cakap BTC ni adalah sebagai gold, Ethereum apa semua ni orang kata sebagai perak, gansa, macam tu lah. So fokus semua Bitcoin,
make sure portfolio anda 50% dalam Bitcoin, dan another 5% anda boleh pilih lah projek mana yang suka. Macam Zul suka untuk Ethereum, BNB, Cardano, dan ada itu yang ada 3 coin tu, 3 coin utama untuk altcoin. Another coin yang bawah tu Zul hanya invest untuk future, untuk maybe 5 atau 6 tahun. Zul buy tu Zul tak tengok dah. Macam Cardano Zul buy dalam 1k 1k lebih Cardano, dan Zul tak tengok dah price tu. Zul biarkan je untuk long term. Tu target untuk bila Zul nak keluar duit dalam Cardano. Bila Cardano achieve dalam $10, satu coin $10, barulah Zul akan mungkin bawa keluar profit, ataupun bila bulan lepas ni mungkin Zul akan bawa keluar modal aja. Kemudian yang profit tu Zul akan tinggalkan dalam market. So guys, so ada untuk malam ni, harap kita sembang-sembang santai je. Sebab apa Zul nak share pun tak ada banyak pun. Kat BTC kita akan tengok kat BTC sebelum Zul tinggalkan, kita tengok kat BTC apa yang berlaku pergerakan price. Baik, untuk BTC Zul expectkan pergerakan sebenarnya masih lagi tak buat pergerakan, and then Zul masih lagi untuk BTC tu break ke atas, momentumnya amat lemah. Sebab macam cakap, kita dah berada di overbought, price dia pun 60 berada di ni 70. Price masih boleh lagi naik ke atas, tapi naik ke atas ni hanyalah kenaikan yang tak banyak pun, kenaikan sikit aja. So expected masih lagi dalam kawasan resistance ni. Dan kita ada kata apa, kat sini kita ada very strong support lah. Sebab apa, kita tengok dalam 33 dalam 32 ni. So kat sini kat 4 hours mungkin boleh nampak. Alright, kita tengok ni satu ni, kita ada nampak price ni bermain dalam kawasan ni. Alright, kawasan ni kita breakout, kemudian main ni. So expected, so ini dah jadi macam divide, macam resistance. So adakah price berjaya naik atas? Tak pasti. Kalau price naik atas, kita akan potential untuk main balik antara 36 dan 32. Tapi sekiranya gagal tu, expected more lebih gagal lah, price tu akan jatuh balik. Untuk bermain mungkin kita akan nampak pula price main antara 30 dan 32 pula, sebelum melakukan another dropping. So sebab apa? Sebab tu cakap kenaikan ni hanyalah kenaikan yang untuk check out market je, untuk tarik balik geng-geng FOMO ni, kata geng-geng takut nak buy ni. So bila nampak bull nak buy, so bila buy nanti price jatuh balik. Sebab tu cakap jangan FOMO, tunggu confirmation. Ada nak confirmation naik, nanti Zul akan sharekan. Apa kita adalah downtrend. So every time price jatuh dalam kawasan support kita akan buy. Contoh siapa yang macam Zul dah ada, Zul tak buy 30, Zul akan tunggu net position lah di 26. So siapa masih belum ada position di 30, anda boleh grab sedikit, and then Zul akan tunggu anda di 26. Siapa di 30 Zul ada dah position, Zul buy dekat sini dulu. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain, bantu share video Zul kepada orang lain. So hopefully ilmu yang Zul turun ni free je. Apa yang anda Zul mintakan ialah like dan subscribe. Right, jumpa lagi jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.